Okey. Kita buka kita punya kelas malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so untuk malam ni adalah hari kedua. Okay, hari kedua untuk kelas momentum kita. So semalam kita dah cakap tentang timing, okay, timing entry for intraday play kan. So malam ni kita nak fokus kepada market structure. Okay, volume semua tu saya tak masukkan lagi. So indikator volume semua ni kita padam. Kita nak tengok structure market dulu. Okay, dia punya staging market, dia punya support resistance, trendline semua tu. Okay, so hopefully boleh catat nota sebab hari ni tajuk ni tajuk penting. Okay, ni antara tajuk yang memang kena kuasai. Kalau nak survive dalam market, memang kena kuasai tajuk ni. Okay, tajuk malam ni dengan malam esok. Dapat kuasai dua ni pun dah kira okey dah. Tak perlu sangat nak depend kepada indikator-indikator lain. Just dua ni je dah cukup untuk kita buat profit dalam market. Okay. So sebelum tu nak kena kenal lah. Okay. Market structure ni dia consist of support resistance, basically support resistance dengan trendline. So malam ni saya tak nak pakai slide. Saya just terus nak pergi kepada kita punya charting. Okay. So siapa yang kalau macam ada buka juga chart ke apa, boleh buka terus. Okay. Sambil kita berkongsi, boleh terus setting dekat kita punya chart ke, okay, ataupun nak tulis nota pun boleh. Okay, sebelum tu saya padam dulu semua ni. Okay. So malam ni apa yang kita punya objektif yang kita nak kena tahu adalah yang pertama, kita nak tahu stage of market. So sekarang ni market ni dekat mana? Okay. Yang kedua, kita nak tahu lukis support resistance, kita nak tahu lukis trend line. Dan kita nak tahu dekat mana base yang kita nak kena bagi perhatian. Okay, base tu semua nanti saya akan explain lah. Okay. So yang pertama adalah stage of market. Okay, stage of market. Kita kena tahu kita punya stock market ni, tak kisahlah Bursa Malaysia ke, US ke, semua dia bergerak dalam staging. Okay, dia ada stage of market. Market cycle lah kita panggil. Okay, yang pertama adalah apa? Kita panggil accumulation. Okay, dekat sini adalah accumulation. Tempat di mana operator ataupun big player mengumpul dia punya pegangan saham. Okay, so waktu dekat sini, ni kita panggil stage 1. Okay, ni kita panggil stage 1. So stage 1 ni, okay, stage 1 ni kita akan nampak apa? Dekat chart ni kita akan nampak dia mendatar macam ni, nampak? Dia sideways. Okay, dia sideways macam ni. Okay, so lepas stage 1 apa? Ni kena tulis ni accumulation. Second stage adalah fasa markup. Maksudnya dia dah habis kumpul semua ni, saya tak cerita secara detail dia kumpul ni semua. Okay, cuma sekarang ni kita nak tahu dia markup. Stage 2 dia akan markup. Markup ni maksudnya apa? Dia nak push the price. Dia nak push the price higher. Okay, so dari segi volume semua ni nanti kita akan cerita esok. Okay, kita akan cerita esok. Okay, so sekarang ni stage 1 adalah fasa di mana dia kumpul. Okay, dia kumpul dan di masa dia nak pecahkan sideways ni kita panggil stage 2. Okay, maksudnya stage 1 dia sideways, stage 2 dia markup. Ni nak naikkan harga lepas dia dah kumpul semua. So ni nak naikkan harga. So bila nak stage 2 ni, okay, kita zoom. Okay, kita zoom stage 2.
Stage 2 dia tak boleh naik macam ni. Okay, dia tak boleh naik macam ni. Dia kena ada turun dan naik. Turun dan naik. Ini yang kita panggil higher high, higher low. Okay. So, ciri-ciri counter yang uptrend, dia akan bergerak secara zigzag. Okay. Secara zigzag. Maksudnya dia naik, dia akan turun. Okay. Dia naik, dia akan turun. Dia naik, dia akan turun. Okay. Ini kita panggil higher high. Kat sini higher low lah. Okay. Dan bila dia naik, dia break dia previous high dia kat sini. Dan dia buat higher high yang baru. Okay. So dekat sini, okay, ni kita akan nampak kat sini. Kita akan nampak dia markup. Ni kita panggil stage 2. So stage 2 ni adalah stage uptrend. Okay, stage 2 adalah stage uptrend. Ni kita panggil uptrend. Okay. So kita nak trade counter yang mana? Kita tak nak trade counter yang stage 1 sebab kita jenis retailer yang tak ada banyak duit. So bila tak ada duit, kalau boleh kita nak masuk counter yang bergerak cepat. Kita tak nak kalau boleh stuck dekat satu counter tu lama. Sebab modal kita tak ada. Kita tak ada modal. Kita bukannya macam saham-saham. Dia peram lama, lepas tu dia naik. Boom. Okay. Dia tak apa sebab modal dia banyak. Okay. Dia punya capital banyak. Okay. So, kalau retailer macam kita ni, kalau boleh kita nak counter-counter yang momentum. Okay. Kita nak counter-counter yang momentum. Kita nak, kalau boleh masuk je, naik cepat. Dalam seminggu dua dah, kita nampak dah hasil dia. Okay. Kita nak follow the trend. Kita nak jadi orang trader yang trend following. That's why kita kena trade counter yang stage 2. Okay. Counter yang stage 2. Dalam stage 2 ni pula, okay. Dalam stage 2 ni pula, dia ada beberapa base yang kita nak kena tengok. Okay. Ni kita dah zoom. Kita padam. Padam this one. Okay. Kita padam Dalam stage 2 ni, okay, dalam stage 2 ni, kita akan nampak bila dia naik, dia break, kita akan nampak dia buat base. Dia akan sama ada dia buat triangle. Okay, dia breakout. Ni kita panggil base. Ni yang kita panggil base. Sama ada dia buat macam ni ataupun dia buat naik, dia buat horizontal base. Dan dia breakout. Okay, maksudnya dekat sini apa yang saya nak cerita adalah base tu, base yang terbaik, ni kita kata dari segi statistik, dari segi memang proven. Okay, ramai dah pro trader pun memang pakai base ni je. Siapa tu yang pakai chart pattern tu apa? Dan Zenger, Fred Tam, semua. The best tu base yang kita nak trade, yang kita wajib kena kenal pasti adalah pertama horizontal base. Horizontal base maksudnya dia naik, dia buat base horizontal. Dia pecah. Okey. Ni stage 2. Yang kedua adalah base yang break upper trend line. Okey. Base yang break upper trend line. Maksudnya dia naik, dia macam ni. Okey, dia naik, dia buat trend, dia breakout. Okey. So dekat sini, apa kemahiran yang kita nak kena tengok ataupun nak kena perlu ada adalah cara cari base, cara kenal pasti base, cara kenal pasti trend line dan cara lukis trend line yang betul lah. Okey, cara lukis trend line yang betul. Okey, kita tengok dekat sini. Dekat chart Fred. Ni Alana dah buka chart kat sini kan. So dekat sini dah stage 2. Okey. Bila dia break je resistance dekat sini. Tak padam. Okey, kita besarkan sikit. Dia break kat sini. Okey, dia break.
Okay, ni sideways, ni stage 1. So bila dia break, dalam fasa kenaikan dia tu, apa dia akan buat apa? Dia akan buat base. Kan ni kalau nak kira ni ada base juga ni, tapi base yang kecil. Faham tak? Base yang kecil. Tapi kalau macam kita tengok dari the whole konsep dia, apa yang kita nampak kat sini adalah ni adalah fasa kenaikan dia. Ni dia buat high low, betul? Okay, high low. Dan dekat high low ni apa yang dia buat? Apa yang kita nampak kat sini? Dia buat trend line. Okay, dia buat trend line sebelum dia break. Okay, dia buat trend line sebelum dia break. Okay, the best kita nak nampak, okay, kita nak tengok market structure yang break ni dekat daily. Yang lagi kuat adalah kita nampak dia break dekat weekly. Okay, dia naik kan, dia naik turun, kenaikan dia ni tak sampai pun yang atas ni, nampak bawah sikit. So bila kita nampak macam ni, this one tinggi, this one rendah, terus kita dah boleh lukis trend line. Lukis trend line terus. Okay, so dekat sini dia break, ni adalah T0. Ni kita akan belajar esok. Okay, ni T0. T0 ni adalah masa untuk intraday player masuk. Okay, masa untuk intraday player masuk. Masa untuk intraday player masuk. And then, kita nak jual kat mana? Intraday player ni. Kita nak jual dekat, sama ada kita jual hari tu juga, ataupun kita jual dekat T1. Keesokannya. Okay, keesokannya. Lepas tu, adakah kita nak lupakan terus counter macam ni? Kita dah T0 dah masuk dah. Dah entry dah. First entry. Okay, first entry kita dah masuk. Dah profit. Dah jual dekat T1. Lepas tu nak biar macam tu je. Okay. Kebanyakan kesilapan dekat situ lah. Bila dia dah break, kita dah take profit dekat counter frag ni, tapi kita tak monitor untuk entry for apa? Entry swing. Entry swing kita boleh cari weakness. Sebab dia baru je break ni. Dia baru je breakout dekat pattern dia tadi, dekat base dia ni. Dekat base dia. So bila dia break, usually kita nak tengok sama adakah counter tu kuat ke tak bertahan di atas harga yang dia breakout ni. Dekat situ kita boleh tengok weakness dia lah. So kita entry masuk weakness. Weakness dia adalah kita tengok dekat T2 ataupun T3 dia. That's why saya kata kita bukannya nak belajar intraday je, kita juga belajar macam mana nak masuk untuk swing counter dekat harga yang merah, waktu tengah merah, waktu weakness. Okay. So nampak T0, T1, T2, T3, after T3 dia tolak, dia push the price. Okay. Kita zoom out. Okay, nampak dia buat trend line kat sini. Dia buat trend line. So dia naik, dia markup lah. Kebiasaannya ada kalau counter yang bagus, okay. Kalau counter yang bagus, dia biasanya dia akan buat maksimum lah. Banyak pun dia akan buat 3 base lah. Okay, dia naik, dia buat base, dia naik. Ni kita nampak satu je lah dia buat base, satu base dia. Kalau counter yang bull run kan, dia akan buat lagi base. Okay, dia naik. Okay, dah base yang ketiga ni dah bahayalah. Okay, so kita punya aim kita nak masuk dekat base yang pertama, dan kalau kuat kita masuk dekat base yang kedua. Okay, ni saya tengok counter ni based on naked chart. Kita tak pasang lagi MA line semua. Okay, kita tak pasang lagi MA line semua. Terus kita tengok dekat counter lain. Kita tengok juga dekat counter lain. Contoh, kita ambil satu counter MCOP ni lah, tengok apa yang jadi. Okay. MCOP. Okay. MCOP. Okay, kita nampak kalau kita zoom out. Okay, zoom out. Apa yang kita nampak dekat sini? Dia markup pada bulan Mac ni, dia markup. Okay, dia naik, tak boleh touch. So kalau kita tarik trend line kat sini, okay,
Kalau kita tarik trend line kat sini, saya akan ambil echo saya akan ambil echo. Saya tak ambil body. Okay. Dia minimum nak tarik trend line at least kena ada dua candle. Okay, candle pertama, candle kedua, candle ketiga tu adalah confirmation kepada trend line kita tu lah. Okay. So kita tarik je. Saya pakai echo lah. Okay. Echo. So bila mana dia break je base yang favorite base apa trend line ni. Tengok yang pertama dia naik. Okay, dia naik, dia touch balik. Dia touch balik. Ni anchor. Okay. So kita nak cari counter-counter yang macam ni, yang ada base ni. So sekarang ni just latih kita punya mata ni identify dekat counter ni dekat stage mana without looking to MA, moving average, kita dah tahu dah dekat mana kita nak tengok. Kita dah tahu dah counter ni dekat stage mana, counter ni buat base ke buat apa. Ni adalah stage 1 lah. Stage 1 dia markup dan dia buat base. Okay. So base ni base okay, dia akan buat untuk markup lah. Okay, dia sama ada dia akan buat chart pattern. Okay. Chart pattern. Ataupun dia akan buat apa? Dia akan buat horizontal base. Horizontal lah, horizontal. Maksudnya yang macam ni. Okay. Chart pattern ni, boleh baca jugalah. Chart pattern ni ada banyak pattern. Reversal pattern. Apa yang kita nak tengok adalah reversal pattern yang dekat bawah sebelum dia markup. Okay. So ni nak kenal base. So just mainkan dua dulu. Trend line dengan horizontal base. Okay, kat sini pun ada horizontal base. So bila dia dah break out dua base, maksudnya memang counter tu strong lah. Okay, kita tengok satu-satu dekat sini. Okay, kita tengok satu-satu dekat sini. Bintai, tengok bintai. Okay. So bintai bagi saya dia masih lagi dalam fasa nak buat base. Fasa nak buat base. Nampak? Ni dia buat chart pattern lah ni maksudnya. Okay, apa yang kita nampak dekat sini dia buat apa? Cup handle So ni adalah chart pattern. So ni dikira sebagai base juga. Ni dikira sebagai base juga. Okay, so bila yang kita nak tengok? Kalau saya akan prefer untuk di breakout dulu. Okay, di breakout baru kita tengok untuk entry intraday dan juga entry for swing. Which is dekat T2 dengan T3 punya setup. Okay, ni bintai. Okay, ni kita tak masuk lagi moving average semua. Kita just tengok dulu. Kita nak kena pasti base ke tak. Pattern chart tu. Okay, Opcom. Tengok ke Opcom. Nampak tak Opcom? Okay. Pasal accumulation. Okay. Di markup tu pun macam saya kata dia tak semestinya dia akan markup terus. Okay, tak semestinya dia akan markup terus. So, apa yang kita buat adalah kita tunggu dia break. Just mahirkan je setup ni. Setup kena pasti dekat mana dia tempat dia accumulate, dia markup, and then dia akan buat base untuk teruskan kenaikan. Okay, so ni adalah Opcom. Chart pattern jenis apa pun boleh jadi macam buat base. Betul. Betul. Okay. Dekat sini apa yang saya nampak dia buat, dia break trend line lah. Okay, dia break trend line. Kalau kita nak lukis dekat sini pun boleh juga. Dia break dekat sini kan. Base kat sini boleh. So dalam base tu dia boleh buat dua. Maksudnya dia akan ada combination of base lah. Okay. Time frame berapa ni kita nak tengok dulu dekat one day. Kalau one day tak cantik kita tak payah proceed dekat time frame yang kecil lah. Okay. After kita dah tengok dekat weekly. Okay, after kita dah tengok dekat weekly. Kita tengok after kita dah tengok dekat one day, tengok dekat weekly pula. Okay, dekat weekly pula. So weekly, bila dia break dekat weekly pun dia break juga. So memang counter tu strong untuk kita teruskan apa? Momentum, hold. Macam tu.
So after dah tengok dekat daily, tengok dekat weekly pula. Okay. PJ Bumi. Oh, PJ Bumi ni dahsyat lah dia punya ni. Okay, tengok. Kita zoom out ni weekly dia one day. Tengok one day. Sekejap. Okay. PJ Bumi. Kalau ikutkan PJ Bumi ni, dekat sini adalah support. Dekat sini adalah previous dia punya high dia. So dekat sini kalau kita zoom out je. Zoom out. Okay. So basically dia punya base dekat sini lah. Ni base dia. Okay, ni base dia. Okay, ni base dia. Tapi memang kejam ni. Sepatutnya, okay, kali ikutkan dia dah gap up with high volume dekat sini. Tapi memang setup tak jadi. So memang ni terpaksa kena cut loss lah dulu. Okay, ni cut loss. Ni antara setup yang tak jadilah. Tapi kali ikutkan dia dah push dekat sini dan mungkin possible untuk dia buat. Okay, possible dekat sini sebenarnya adalah fasa dia accumulate. Dan sekarang ni dia dengan buat base. Dengan buat base. Possible untuk dia buat cup ke dekat sini sebelum dia breakout. Okay. So kena kenal pasti. Sebab tu saya tak suka sangat kalau counter-counter yang buat selain daripada pattern horizontal dengan trendline tu. Sebab kalau dua tu memang proven dia punya success rate lagi tinggi compare tu ada chart pattern lah. Okay. Kita tengok apa jap. Okay, kita tengok suggestion. Kita nak suggestion. Okay. Nampak sama je. So kata macam suggestion ni. Suggestion ni tengok kat sini dia macam nampak macam accumulate. Okay. Dekat sini pun dia ada buat base yang sangat besar kat sini. Okay, dia accumulate dekat sini and then the nearest base yang dia buat adalah dia breakout dekat apa? So apa yang first kali yang akan saya tengok adalah memang saya akan cari dulu trendline kat mana. Ada tak trendline? Ada tak trendline? Lepas tu kalau tak jumpa trendline barulah kita macam fikir macam oh ni mungkin chart pattern sekian-sekian yang lain-lain lah. Tapi for me saya akan cari dulu trendline. Okay. So saya kalau boleh saya punya second saya boleh nak mahirkan. Tengok pattern ni. Pattern macam ni. Okay. Okay. Tengok KGB. Okay, KGB nampak dia accumulate. Okay, dia break horizontal base. And then dia break trend line. Nampak tak? Dia break trend line. So bila dia break, bila dia test balik, okay, dia akan pergilah. Dia akan pergi. That's why kita kena buat satu, kita kata apa, satu watchlist yang khas untuk breakout base ni. Okay, supaya kita tak miss counter-counter. Okay. Boleh clear tak? Nilex, tengok Nilex. Nampak Nilex. Okay. Accumulate. Dia markup. Breakout base. Dan dia buat another base lah. Okay. Clear tak? Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Macam mana kita nak kenal pasti? Market structure. Ni kita tak tengok lagi. Dia punya moving average semua tak tengok lagi. Kita just tengok by naked chart. Kita nak kenal pasti. Kita nak mahirkan. Sebab tu saya kata kena selalu tengok chart. Kena selalu tengok chart. Sebab macam saya punya rutin pun sendiri. Saya akan malam-malam saya akan tengok chart sampai pukul 12 sampai pukul 1 pagi. Tengok chart.
baru tidur. Ni lepas ni akan tengok chat balik lah. Tengok mana-mana counter yang kita boleh kita boleh monitor, nak masuk T2 ke, T3 ke, nak monitor untuk intraday, untuk swing. Biasanya kalau intraday ni saya akan tengok on the day. Saya tak suka scan before. Okay, tapi untuk swing saya lebih suka study malam. Contoh macam Nilex tu kan. Nilex tu kita dah aim dah. Aim Nilex contoh kita tengok study. Mana chat Nilex tu tengok sikit. Okey, kat sini kan Nilex kan. Nampak tak? Ni dia dah breakout. So apa yang kita buat? Okey. Nilex esok T2. So kita masukkan dalam kita punya watchlist sendiri lah. Okey. Dia breakout with volume. So kita nak monitor. Adakah T2 dia akan bagi murah? So waktu ni kita negotiate lah. Waktu ni kita tawar-menawar lagi dengan market. Kita jangan kejar waktu hijau. Jangan kejar waktu hari ni. Lain lah kalau macam kita ni memang intraday player. Okay. Barulah kita boleh masuk pagi tadi. Dan jual pagi tadi teruslah. Tapi kalau macam kita dah nampak setup yang okey untuk kita, mungkin untuk kita hold. Okay. So kita boleh masukkan dalam watchlist. Tunggu waktu dia weakness, waktu dia merah. Okay, faham? So tengok macam ni Nilex untuk one day. Tengok weekly dia. Weekly pun dia breakout juga. Okay. Weekly pun dia breakout juga. Okay. So, tengok Jackson tengok Jackson. Jackson saya tak berapa suka. Sebab apa? Kenapa saya tak berapa suka Jackson ni? Pertama sebab dia ada banyak sangat weak kat sini. Okay. Kemudian kalau kita masukkan MA, nampak tak? Kalau kita masukkan MA, okay. Kalau masukkan MA, saya akan, kalau boleh saya nak dia breakout dulu dekat atas ni. Breakout dulu, trendline breakout betul-betul trendline ni, ataupun breakout MA ni barulah kita nak tengok. Okay. Tapi mungkin kita boleh monitor lah waktu T3 dia nanti macam mana. Kalau T3 dia masih kuat, so possible untuk dia akan teruskan breakout lah. Okay. So counter-counter yang macam ni, macam dah spike hari ni, contoh macam apa? Counter-counter yang breakout lah. Okay, Nilex, apa lagi? Resi ni dah banyak hari naik. Maksudnya yang fresh kenaikan dia. Okay, yang fresh kenaikan dia, so kita tengok. Adakah waktu T2, T3 nanti akan kuat ke tak? Okay. Okay. So clear macam mana kita nak determine base? Okey. Kita tengok sikit lagi contoh. Tengok emailers. Okey. Okey. Sama juga emailers ni. Nampak? Dia dekat sini kita nampak ni weekly. Tengok one day. Okay, tengok dalam masa setahun apa kita nampak. Okay. Okay. So dekat sini adalah dia punya accumulation, dia markup. Okay, dia markup. Dekat sini dia buat apa? Dia buat base. Ni base yang besar lah. Okay, base yang besar. Okay. Dia markup. Lepas tu kita nampak dia breakout trendline. Okay, so dia breakout trendline. So ni dah ada 1, 2, ni base yang kedua lah. Okay, base yang kedua. So sekarang ni dia tengah dalam fasa tengah buat base lagi. Mungkin sekarang ni dia akan naik, lalu dia jatuh balik untuk buat trendline ke, buat chart pattern ke apa. Barulah ada possible untuk diteruskan kenaikan. Okay, contoh horizontal base. Ni lah contoh horizontal base. Nampak tak? Dia dalam range. Okay, dalam range. Horizontal. Horizontal. Okay. Kalau macam ni tak boleh nak kita kalau macam ni dia lebih sesuai trendline. Sebab apa? Sebab dia buat higher high, higher low,
Tapi dia tak boleh naik. Kan dia nak naik tak boleh. Rendah daripada ni. So kita akan nampak perbezaan lah. So kita boleh lukis trend line. Okay. Okay, tengok contoh lain. So apa homework? Homework determine. Lukis. Belajar lukis trend line. Okay, pastikan titik. Okay, titik pertama. Ambil candle lah, ambil jarum. Ambil jarum. Saya biasa prefer ambil jarum. Okay. Ambil satu dekat sini. Make sure kena body at least 2 candle. Okay, at least 2 candle. Dan yang ketiga tu akan confirmkan kita punya trend line. Macam tu. Okay. Horizontal line tu macam mana nak letak? Horizontal line tu you just tengok. Just tekan kat sini. Horizontal. Letak je. Tak. Basically horizontal base ni adalah nak determine dekat mana support resistance yang secara biasa lah, maksudnya yang normal kita lukis support resistance. Ni kita akan nampak base kat sini. Okay, nak zoom setahun period ke? Setahun pun dah cukup lah. Okay, setahun. Tapi kalau boleh, tengok dulu overall, lepas tu kita akan zoom. Tengok setahun punya. Okay, lepas tu kita buka weekly. Dah tengok base dekat base dekat one day, tengok dekat weekly pula. Tengok. MLS waktu dekat sini dia break base. Okay, dia break. Even dekat weekly pun dia break. That's why dia boleh naik banyak. Tengok berapa persen. Tengok berapa persen kenaikan dia ni. Daripada sini, kita ambil sini lah 33% dia punya kenaikan. So basically you just, kalau dah boleh faham ni pun sebenarnya dah tahu dah counter tu boleh swing ke tak. Okay, boleh swing ke tak. So far boleh faham so kalau boleh saya nak tulis, kalau boleh ramai-ramai tulis dekat notes tu. Okay, dekat notes tu tulis pertama, kenal stage counter dekat mana. Okay, stage kita ada stage 1. Stage 1 accumulation. Stage 2 adalah fasa markup. Dalam stage 2 tu ada base. Stage 3 adalah fasa distribution. Stage 4 adalah fasa markdown dan downtrend. Okay. Tulis kat komen base apa yang nak kena mahirkan. Tulis kat komen tu. Nak tengok sikit dapat ke tak, tulis nota ke tak. Tengok Facebook. Sama dengan breakout downtrend line, betul, sama. Sama. Okay. Horizontal and trend line. Okay. Horizontal and trend line. Okay. Okay. So dah tahu determine base, now kita pergi pula kepada penggunaan moving average. Okay. Penggunaan moving average. So macam mana kita nak determine counter ni adalah stage 1 ke stage 2? Okay. Macam mana kita nak determine stage 1, stage 2? T0, T1, T2 tu apa? Kalau tak tahu kena tengok balik video semalam. Okay, video semalam saya dah ada explain tentang kontra. Kena tengok balik video semalam Okay. Tengok dekat moving average. Kita akan letak MA200 dulu. MA200 dulu. Okay, macam mana kita nak kenal pasti counter ni adalah counter stage 1 ataupun counter stage 2 ke stage 3, stage 4. Okay. MA200 paling common kita nak filter counter downtrend ke counter uptrend. Below MA200 downtrend, above uptrend. Settle. Okay, settle. So dalam scanner masukkan kriteria MA200, price kena above MA200. Okay, saya memang tak trade counter below MA200 untuk swing. Okay, kalau intraday jarang-jarang. Tengok atas keadaan. Okay. So yang pertama kita pakai MA200, moving average 200. Okay. Untuk kenal pasti counter tu counter downtrend
ataupun counter tu counter uptrend. Okay. So MLS ni counter uptrend ke downtrend? MLS. Yes, MA 200 both. Mula kita tengok kat daily dulu. Okay. Then kita tengok dekat weekly. Kalau dua-dua above MA 200 memang sangat cun. Okay. Okay, uptrend. Okay, good. Kita tengok pula counter anchor. Overall, uptrend ke downtrend? Ni secara simple lah ni. Simple. Untuk kita determine. Jackson. Uptrend ke downtrend? Okay. Resin. Okay. Bagilah contoh satu counter downtrend. Kita ambil apa? Sebut dynamic. Okay. Okay, sebut dynamic. Counter K power. Okay. Counter K power. Biarlah dia cantik macam mana pun, memang saya takkan masuk untuk swing. Bahkan saya takkan masuk untuk intraday pun. Sebab kita banyak lagi counter-counter yang cantik, counter-counter yang uptrend untuk kita trade. Kenapa kita nak trade juga counter-counter yang downtrend? Okay. So saya bukan kata tak boleh, intraday boleh. Okay, boleh. Cuba fokus kepada yang selamat dulu, baru kita pergi kat counter-counter lain. Okay, euro. Ramai je yang buat profit kan, counter apa? Counter K power semua. Tapi kita fokus dulu kepada counter yang downtrend, uptrend. Lagi-lagi yang baru-baru. Okay, nampak? Euro. So pakai MA 200 ni untuk kita determine dekat mana kita punya guide, direction kita. Nampak ni dia markup buat base. Nampak? Okay. MA 200. So MA 200 ni apa? Apa MA 200 ni? Tulis nota sikit. Tengok we call. Nampak tak? So kalau macam ni, kalau macam dia main dekat-dekat je kan, dekat-dekat je, dia macam kira sebagai stage 1. Stage 1 ni, dia akan dekat-dekat sangat MA 200. Maksudnya dia akan collect dulu. So Wilcon ni saya akan anticipate, dia akan apa? Dia akan sideways dulu. Sampailah line MA 200 ni, dia akan baris panjang macam tu. Mendata je. Okay. So MA 200 kita pakai untuk MA 200 kita pakai untuk menentukan downtrend ataupun uptrending. Okay. Clear kat situ. Apa beza guna MA dengan EMA? Okay, sebelum tu saya cerita dulu Apa beza MA dengan EMA? MA, macam mana dia kira? MA, dia ambil average harga candle yang sebelum. Let's say kalau kita pakai MA 10, kan? So dia kira average 10 hari sebelum. 10 hari sebelum. So candle hari ni dia tak ambil. Dia tak kira. Okay. So MA 20. So dia akan ambil 20 hari sebelum. EMA 10. Okay, dia ambil 10 hari plus hari ni. Candle semasa. Okay, candle semasa. So average dia dah dikira sekali dengan hari ni punya candle. Okay. Hari ni punya candle. So apa kelebihan, apa keburukan dia? Okay. Kalau kita dah kira average sekali dengan candle hari ni, so kita akan dapat projection yang lebih cepat. Reflect counter tu akan jadi lebih cepat dengan pergerakan harga. Sebab apa? Sebab candle tak close lagi tapi kita dah kira average.
So dia akan lebih cepat. Kalau counter tu jatuh, line tu akan tunjuk signal yang lebih cepat. Compare to harga semalam, okay, dia lambat sikit lah. That's why kalau kita pakai, contoh pakai MA10 dengan MA10 dengan MA10, MA10 tu akan react dengan price lebih cepat sebab dia dah kira dengan harga semasa. Tapi apa keburukan dia adalah dia lebih tend to false signal lah. Faham tak? False signal. Sebab apa? Sebab dia dah kira sekali dengan harga tak tutup, macam-macam boleh jadi. Mungkin harga tu akan jatuh, mungkin harga tu akan limit down ke apa kan. Tu tak, kita tak sure. So benda tu akan ada false signal. Beza dengan MA, dia lebih stable. Sebab dia dah kira sekali, dia dah kira harga dah tutup. Tapi apa dia punya kelemahan dia adalah dia lambat sikit react dengan harga semasa, dengan market semasa, live market. Okay. So, macam mana kita nak guna? Macam saya akan guna moving average, simple moving average. Okay, simple moving average dekat time frame yang besar. Time frame yang besar. Maksudnya MA200, MA50, MA20. Okay. Tapi kalau for short term, saya akan pakai EMA. Okay, exponential moving average. EMA10, EMA5, EMA6, EMA7. Okay, short term punya moving average. Sebab kita nak volatility, kita nak counter tu intraday, macam counter-counter yang momentum, high momentum, kebiasaannya dia akan berada di atas time frame moving average yang kecil ni. Clear That's why saya punya setup dekat sini. Okay. Nampak? MA200, MA50, MA20 dan EMA6. Ada yang pakai EMA7, ada yang pakai EMA6, ada yang pakai EMA9. So terpulang kepada masing-masing. Okay. So clear perbezaan antara EMA dengan MA, SMA. Clear? Clear? Kenapa guna EMA10? Saya tak pakai EMA10. So atas masing-masing lah sebenarnya. EMA6, EMA7, EMA9 tu atas masing-masing. Atas you backtest lah. Backtest. Okay. Okay. Clear? So MA200 kita pakai untuk menentukan counter uptrend ataupun downtrend. Satu. Yang kedua, kita nak apa? Kita nak masuk counter yang stage 2, ingat tak? Stage 2 counter. Betul? So macam mana kita nak tahu counter tu stage 2 ke tak? Okay, counter yang stage 2 dia akan consistently above MA50 and 200. Consistently above. That's why kita letak sekali MA50. Faham? Nampak? That's why saya kata will call ni dia masih lagi dalam fasa sideways. Dalam fasa nak tukar trend. Okay, dalam fasa nak tukar trend. Okay. Tapi kita nampak dekat sini dia ada dah buat base. Nampak beberapa tanda-tanda lah. Okay. Mungkin dia akan touch dulu di sideways dulu. Bagi cantikkan line MA tu. Baru dia akan buat breakout. Okay. So, stage 2 saya tulis sikit. Color black, red. Stage 1. Stage 1. Okay. MA200 use for to determine trend. Okay.
Allah kejap. Kejap Testing. Aduh. Saya punya webcam ni tak boleh pakai Tak payah tengok muka. Okey, tak payah tengok muka. Okey. Suara boleh dengar Boleh. Aduh, nak tengok muka ke? Nak tengok muka ke? Boleh. Tapi kena ambil masa sikit lah. Tengok muka. Tengok muka Aduh. Set now. Okey. Sorry, terpijak saya punya ni webcam. Okey, sambung mana ni? Handsome. Okey, kacau Okey, MA200 dia pakai untuk determine trend. Okey. So MA50 okey. Okey. MA stage to counter price consistently above MA 50 and MA 200. Okay, ni kena ingat tau.
Ni. So mana-mana counter yang let's say kalau price nampak ni macam ni kan. Macam ni kita tak boleh kata lagi counter ni adalah counter stage 2. Maksudnya kita boleh kata counter ni mungkin dia nak buat stage 1, maksudnya nak accumulate balik. Okay, so kita tengok contoh. Ni dah salin contoh Bangkok. Okay, tengok 1 year. Nampak tak price dia consistent above, okay, above MA 200 dan MA 50. And then the best is apa, kita nak 200 ni kan, 200 ni kita tak nak dia mendata, kita nak dia slowly rising, naik sikit-sikit slow macam tu. Okay, macam tu. Tengok contoh lain, resin. Nampak tak? Above ni, consistently above. Ni yang kita panggil stage 2 counter. Maksudnya dia adalah counter yang uptrend. Counter yang uptrend. Tapi cukup ke untuk kita kenal pasti counter ni uptrend, kita dah boleh masuk dah. Kita dah boleh position. Cukup tak? Kita dah tahu, okay, counter ni dah above MA50, above MA200. Okay, dah settle. Okay, bolehlah masuk position. Masuk. Boleh? Okay, tak cukup. Kita nak kena timing. So, timing tu macam mana? Kita nak timing tu lah, kita kena kenal pasti base. Okay, barulah kita tak sangkut lama. Boleh je kita beli kat sini. Berapa lama nak naik? Okay, berapa lama nak naik? So, bila mana kita dah macam nampak dah naik turun, naik, tak tipi, jatuh balik. Okay, so benda ni akan main emosi. So bila kita dah beremosi kan, retailer ni emosi, tengok banyak kau ajar betul, counter tu naik limit up, counter aku tengah merah kan, tak sempat take profit. Counter ni naik pula. Okay, tapi counter kita still lagi merah. So apa yang kita buat? Kita cut loss. That's why kenal pasti counter at what stage, and then kenal pasti base untuk timing entry. Timing our entry. Okay. Itu yang kita panggil momentum. Okay, itu yang kita panggil momentum. Okay, untuk timing tu. Okay. Okay. Dua ni penting. Okay, dua ni penting. So kalau nak screen counter, cukup dah sebenarnya just screen counter yang price above MA50, above MA200. Dah cukup. Tapi akan dapat banyak list lah. Okay, dapat banyak list, so kita kena kaji manually. Ni. So siapa-siapa yang nak belajar macam ni, dia jangan letak banyak sangat kriteria. Okay, jangan letak banyak sangat kriteria. Just letak MA50, MA200 untuk belajar. Tengok, determine base. Okay, tengok contoh counter lain. Kita start di bawah. Tengok edaran. Nampak? Edaran waktu yang dekat sini. Kan? Nampak dia naik. So ni sebenarnya adalah kita boleh kata sebenarnya kat sini adalah stage 1. Nampak? Stage 1 kita akan nampak MA200 ni memang satu ni mendata aje. So bila dia nak start dah stage 2 semua, dah start markup, dia akan naik slowly rising. Okay, slowly rising. Tengok Astino. Nampak? So macam ni macam mana? Sekarang macam ni. Nampak? Waktu ni adalah waktu dia tengah accumulate lah ni. Dia tengah main pusing-pusing accumulate. Okay, dia markup, buat base kejap, dia markup, naik. Jatuh, dia rebound. So dia lepas rebound tu, sejak dia tu terus naik, maintain je atas, ni lah kita panggil consistently above MA200, dan MA200 ni rising, slowly rising. Ni counter-counter yang kita nak masuk. So kat sini kita kena determine base kat mana. Ni base kat mana kat sini. Di sini ada satu horizontal base. Ni let's say lah kalau kita baru nak let's say kita punya period dekat sini. Okay, kat sini kita boleh kaji base. Okay, kat sini ada
dia breakout apa ni? Dekat sini dia breakout apa? All time high. Dia breakout harga tertinggi, nampak? Pak, satu, dua, yang ketiga tu dia breakout and then dia maintain above all time high dia. Betul, assigning triangle base. Nampak? So dia buat chart pattern, dia akan buat chart pattern. Dia akan base tu akan buat pattern. Dan pattern ni untuk kita kenal, kita memang kena tengok banyak chart. Kena kenal lah pattern apa. Okay, so dia markup. So bila dia dah markup, okay, dia dah markup, waktu first, okay, dia sentuh balik MA50, itu dah weakness lah, maksudnya dia dah kelemahan. Okay, naik balik, so dia dah start nak apa? Kita panggil. So bila kat sini, kita dah panggil apa? Dia reset balik. Dia reset balik. So possible lah untuk dia apa? Untuk dia kumpul balik. Untuk dikumpul balik, ya, untuk selarikan balik line tu, baru dia akan cycle, market cycle, dia akan push balik the price. Okay, push balik the price. Clear? So mulai hari ni, kalau dah tahu counter-counter yang macam mana kita nak pilih untuk kita apa swing ke apa, bahkan untuk kita intraday pun, pilih counter-counter yang uptrend, strongly in stage 2 counter. Okay, boleh faham penggunaan 2 MA ni? Clear? Clear Tapi let's say, what happen kalau dia ni tiba bank Astino ni dia break MA 200. Break MA 200. So what happen? Dia akan start downtrending lah. Downtrending. So dia akan ambil masa banyak lagi, masa untuk naikkan balik. Sebab tu counter-counter yang bawah MA 200 ni, kita takkan nampak sangat dia apa? Bull run. Kita takkan, kalau kita boleh kaji semua counter-counter yang apa? Counter-counter yang bagi percentage yang besar, win yang besar ni adalah counter-counter yang consistently above MA50 dan MA 200. Nampak tak? Okay. Kalau dah jatuh bawah MA50, boleh abaikan dulu ke? Tengok MA50 dengan MA 200 tu dekat ke jauh? Kalau macam Astino tadi, saya akan abaikan dulu. Banyak lagi counter-counter lain yang boleh kita tengok. Okay. Banyak lagi counter-counter lain yang boleh kita tengok. Tengok Genetek. Okay. Yang kat sini adalah fasa pertama, stage 1. Okay, ni stage 1. So nampak, dia tak pernah berhenti. Tapi kalau kita letak MA20, nampak? Nampak? Ni MA20 pula. Okay, ni kita akan pergi pula MA20. So basically sekarang ni kita nak tapis. Okay. Ya, kejap. Kejap Okay. So, apa yang kita kena buat? Make sure above MA50 and MA200. Okay, now kita pergi pula MA20. Okay. So, MA20 ni, kalau nak kira dia punya apa level dia, ni paling kuat lah. Ni paling kuat. Ni kedua kuat. Ni yang ketiga. So, 3 moving average ni kita nak kena letak dalam kita punya chart. Okay, letak dalam kita punya chart. Sebab ada serta-serta counter dia akan rebound dekat MA20. Okay, MA20 ni sebenarnya adalah mid BB. Okay. Mid BB. Okay, mid BB. So, kita boleh pakai untuk counter-counter yang strong, uptrending. Okay, dia akan maintain above mid Bollinger Band. Ataupun MA20. Kita tengok Tengok Encore.
Nampak? Biasanya dia akan maintain atas, maksudnya tiga-tiga line ni dia akan susun cantik. MA50, MA200, MA50, MA20. Dia akan susun cantik. Kalau macam ni nampak. Sebab tu saya macam biar dulu. Sebab apa? Sebab dia tak cantik lagi dia punya susunan. So kalau macam ni nak cantik, dia kena break out ke atas. Okay, that's why biar dulu. Okay, resin. Tengok. Nampak tak? Beza dia. Perbezaan dia. Okay. Ni abaikan si Jason. Nampak tak? Dia cantik susunan dia. Okay, cantik susunan dia. Boleh faham tak? Counter ni. Pattern ni. Untuk determine counter tu kat stage mana. Okay. Stage tu harga price maintain above MA200 and MA50. Tapi let's say, apa kata kalau macam ada contoh ke tak? Tengok. Macam Emailers ni pun dia baru nak start rebound dekat MA50. Ireka kot. Contoh macam Ireka ni kan. Kenapa dia susah sangat nak break? Sebab ada line MA50 ni lah. Sebab tu saya lebih suka Ireka ni waktu dia main dekat sini. Area sini. Compare tu dekat sini. So dekat sini possible dia nak break bawah untuk dia touch balik, untuk dia correction. Okay. Sebab tu kalau boleh, the best is line tu tersusun cantik. Sebab setiap daripada MA ni dikira sebagai support dan resistance. Kita panggil dynamic support, support yang bergerak. Okay. Kita tengok scope. Okay, tengok scope. Okay. Dekat sini dia buat stage 1. So ni possible lah untuk dia sentuh MA50 ni baru dia break ke atas. Okay. Possible untuk dia buat base dulu ke mungkin lah. Mungkin. Dia touch, dia buat balik. Dia touch balik. Dia nak buat trend line ke baru dia break out. So sekarang ni dia tengah buat fasa basing. That's why kalau macam nak masuk, boleh masuk ke tak ni? Boleh masuk ke tak? Sabar, biar dulu. Sebab apa? Sebab kita tak nampak lagi dia punya pattern tu. Tak nampak lagi. So biar kita nampak clear pattern, baru kita ready. Baru kita masuk watchlist. Okay? Sebab kita kalau boleh tak nak masuk lama. Kalau boleh dalam seminggu tu kita nampak dah ada perubahan. Within contract period pun okey. Macam Nilex masuk semalam dah, hari ni dah naik. Okay? Masuk SL, masuk waktu T2 dah naik. Contoh SL. Tengok SL kan. Okay. Okay, SL lah macam ni contoh counter daripada bawah naik ke atas. Okay. So macam contoh macam counter ni. Untuk swing okey tak? Kalau dekat sini, waktu dekat sini. Waktu let's say kita entry kat sini. Okay. Waktu dekat sini dia punya uncertain tu tak sure lagi. Boleh ke tak aku nak swing? Boleh ke tak aku nak swing? Setup tak ada lagi lah sebab dia below MA200. Tapi boleh tak kita nak intraday? Boleh tak kita nak intraday? Boleh. Sebab apa? Cuba kita tengok. Jarak antara this one ke sini. Kita ambil ni lah. Ni. Daripada sini ke MA200 dia ni. 17%. 17%. So rugilah kalau setup intraday ada tapi kita tak trade. That's why saya kata kita belajar ni kita dah boleh grab dua. Pertama kita tahu intraday punya setup dan kalau chart cantik kita boleh convert jadi swing. Clear tak? Kenapa saya kata ada setengah-setengah counter? Okey, boleh untuk
untuk intraday. Okay, untuk swing, boleh untuk swing. Sebab inilah, sebab line-line MA ni. Contoh, jarak macam mana tu intraday setup? Inilah jarak dia, maksudnya dia punya reward banyak. Reward dia banyak. Daripada sini ke sini, masih banyak. Maksud resistance tu jauh lagi. Faham tak? Daripada sini ke MA 200 dia ni, jarak dia masih jauh lagi. Sayanglah kalau kita tak trade intraday untuk apa? Sebab apa? Kita tak trade intraday sebab apa? Sebab bawah MA 200. Tapi kalau nak ikutkan, dekat sini dah cantik dah dia punya persilangan dia. Dekat sini nampak ni. Persilangan dia. Itulah kegunaan moving average yang kecil. That's why kita pakai EMA 6 dan juga EMA 7, EMA semua sekian lah, banyak itulah. EMA 6, EMA 7, EMA 5 sekati. Tu kita pakai EMA 6 untuk kita tengok short term ataupun kontra period moving average ni okey ke tak. Okay, for intraday harga kena above EMA 6, EMA 7, EMA kecil ni. That's why kita tengok dekat sini SL. Okay, setup dekat sini cantik. Dia ada volume masuk. Okay, T0, T1, T2, T3 dia gerak. Okay, T3 dia gerak. So, dan price above EMA 6. So, settle untuk intraday. Price above EMA 6. Dan tengok, jauh lagi dia punya resistance. From here, 86 sen ke 99 sen. So, jarak bit tu banyak lagi. 20 bit. Reward banyak. So, intraday boleh. Tapi untuk hold, kita kena fikir. Okay, untuk hold, ada MA 200 ni, biar dulu. Biar dulu. Tapi let's say bump, dia breakout. So, kita kena tengok time frame yang kecil pula. Boleh tak kita, ada tak setup untuk intraday? Okay, clear okay. So, apa yang saya cerita ni semua daily, dekat daily. Kita tak pergi lagi kat time frame yang kecil. Saya kalau boleh saya nak semua clear market structure ni. Tengok contoh bintai. Okey, bintai bintai dekat sini. Saya tak nak trade intraday lah. Sebab apa? Sebab below MA 200. Rugilah kita. Okay, sayang. Daripada 38 sen sampai berapa? 51 sen. Dia punya ni 38%. Okey, 38%. 38%. So, once kita nampak momentum macam ni, okey, price above EMA 6. Okey, price above EMA 6 dan volume yang akan kita tengok nanti. So, tu SOP intraday kita. Okay, tu SOP intraday kita. SOP intraday, salah satu saya adalah price above EMA 6. Okay, that's why kita boleh trade counter ni. Sebab apa? Sebab reward dia masih banyak. Reward dia masih banyak. Okay, clear Saya tak pakai candle cross, moving average cross ke apa, saya tak pakai. Saya just tengok harga semasa tu berada di atas EMA 6 untuk intraday. Okay. EMA lain tu kita tengok setup untuk overall. Clear? Tapi let's say kalau macam kita dah ambil Angkor, confirm for sure price akan atas EMA 6 lah. Confirm lah. Okay. Kalau semua line dah ada atas ni, tersusun cantik, confirm. Nampak? Price akan atas EMA 6. Okay. Jason atas EMA 6. Macam tu. Okay, clear. Moving average. Adakah ini salah satu teknik buy on dip? Tak, ni bukan buy on dip. Macam yang bintai tu kan, dia bukan buy on dip, tapi sebab buy on momentum lah. Sebab candle tu solid, berada di atas EMA 6. Okay. So momentum ada, waktu tu momentum ada, so kita boleh trade intraday. So macam mana kita nak trade intraday? Okay, macam mana kita nak trade intraday?
Dekat daily dah cantik. So kita zoom out lah dekat time frame yang kecil. Okay. Kita zoom out time frame yang kecil. Cara nak determine T kosong, itu kena tengok volume. T kosong ni berkait dengan volume. Nanti kita tengok cerita esok. Okay. Basically T kosong ni adalah everyday dia T kosong. Sebab everyday akan ada orang beli. Okay. Tapi T kosong ni yang signifikan adalah yang volume yang tinggi lah. Tengok contoh volume. Kita letak volume. Ni T kosong ni. Okay. Suggestion hari ni T kosong lah sebab volume yang tinggi. Okay. Sebelum ni ada juga. Dekat sini nampak. Tak, dia naik T kosong. Sebab apa? Sebab volume dia ni lebih daripada kebiasaan dia. So ni consider sebagai T kosong. T kosong, T1, T2, T3. Okay, so zap dia naik balik. So ni akan jadi T kosong balik. Let's say, macam naik kan? Macam naik. Kita tengok Ni saya sentuh sikit je lah sikit saja. Okay, tengok Ni T kosong, T1, T2, T3 gerak. Okay, ni T3. Ni adalah T3 untuk this one. Betul? Tapi ni pun dikira sebagai T kosong yang baru. Sebab dia dah spike yang baru. Macam tu. Okay. So, kita tengok apa yang T3, next T3 dia buat. Adakah counter ni akan terus naik ataupun dia akan retrace? Okay. So, kita tak tahu. Tak tahu. Macam tu. Clear. Volume saya tutup dulu. Esok kita belajar. Sekarang ni nak belajar. Sekarang ni apa yang saya nak semua tahu. Pertama, kena kenal pasti stage counter. Kena kenal tahu pilih counter yang uptrending. Kena kenal base. Kena check up untuk pilih base. Macam tu. First kali dah tengok chart, cari ada tak trend line. Ada tak trend line? Trend line ni ada cara juga kita nak lukis. Dia tak boleh lukis macam Jackson Jackson. Tengok Jackson saya tak suka trend line yang kita lukis trend line yang terlalu steep macam ni. Maksudnya macam macam ni. Macam ni adalah cara yang salah sebenarnya. Okey, cara yang salah. Dia kita tak boleh lukis trend line yang macam ni. Kita tak boleh lukis yang trend line yang terlalu curam. Kalau boleh kita nak cantik, nampak cantik. Okey. Boleh contoh chart Emiko. Okey, tengok. Okey. Ni Emiko. Kat sini apa yang kita nampak kat sini? Pattern apa kat sini? Ni. Pattern apa? Ni base apa? Ni base apa? Okay, ni flag. Okay, so kena kenal pasti pattern apa. Dia tak semestinya dia akan buat trend lines je. Dia possible untuk dia buat flag. Tapi bila dia breakout je, okay, we volume pula. So ini masa yang untuk kita catch dan kita nak tengok dekat time frame yang kecil untuk intraday setting ataupun intraday entry. Tengok volume tengok volume dia. Nampak tak? Dia breakout dengan volume. Macam tu. Okay. Okay. Yang ada tanya, resim boleh swing lagi ke tak? Agak-agak boleh ke tak nak swing? Ada tak signal-signal yang kita kata nak kena jual ke? Sebab tu kita tengok weekly juga. Tengok dekat weekly. Weekly overall okay. Okay. Tengok one day.
Cuma dia ada ni je lah, dia ada apa kita panggil? Dekat sini dia ada banyak supply dekat sini. Kat area sini. Ni yang kita panggil overhead resistance. Okey, ni kita panggil overhead resistance. Overhead resistance. Sebab tu kita akan nampak resin ni nak naik je. Nak naik je dia akan retrace. Nak naik je dia akan retrace. So macam mana cara untuk macam yang kita nak pastikan counter ni aku nak swing ke tak, boleh ke tak. So kita cari dekat mana trailing stop yang kita boleh pakai. Iaitu support resistance biasa. Tandakanlah mana yang di previous yang ni support kat sini. So untuk resin ni, untuk resin ni saya rasa dia akan retrace sikit lah. Okay, dia akan retrace dulu, dikumpul balik baru dia boleh absorb dia punya supply dekat sini. Tapi overall nampak okey sebab weekly cantik. Okay, sebab tu salah satu cara untuk kita tengok dan kita nak tapis juga counter-counter, kalau boleh tak nak banyak sangat overhead resistance. Overhead resistance macam mana? Macam edaran. Kan? Nampak? Resistance banyak gila. Overhead resistance dia untuk diteruskan kenaikan. Tengok contoh apa lagi. That's why kita tengok KGB, Hitech, Tafi, dia tak ada resistance. Dia akan naik senang naik. Okay. Tengok PBM Tech. PBM Tech ni sebab dah markup lah. Okay, dah markup. So dekat sini dia ada, nampak tak? Dia maintain. So bila dia nak start naik, dia markup, so dia akan buat base. Ni base apa kat sini? Ni base apa kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Okay, good. Horizontal lah. Apa saya nampak lebih pada horizontal. Nampak, kita nampak very straight. Kita boleh nampak clearly. Dia nampak dia buat support resistance. Betul? Nampak? Dia buat tas, dia naik, dia buat base. So sayanglah kalau kita scan counter, tapi kita jumpa counter ni, tapi kita abaikan. Sebab kita, kalau kita scan counter based on volume ataupun based on MA50 price semua ni, mesti kita boleh jumpa counter ni. Okay, tapi saya tak masuk lah sebab saya sendiri pun memang tak kaji. So siapa yang kaji dia akan dapat. Tapi apa kita nampak dekat sini? Dekat sini. Apa kat sini? Ni Okay. Okay. Dekat sini dia dah naik. Okay, dia dah naik dan dia gap out. So possible dekat sini dia mungkin akan kita panggil exhausted gap lah. Okay, exhausted gap. So exhausted gap ni dia possible antara salah satu signal kelemahan sebelum dia nak retrace, nak rehat dulu. Breakaway gap dia buat pattern. Dia gap, dia buka above resistance macam Amico. Macam Amico, tengok macam Amico. Kita tengok. Ni salah satu signal untuk weakness. Tengok Amico. Okay. This one dia buat kan, dia buat. Okay. Esok kan apa? Dia gap up ni. Kalau perasan lah. Tapi tak nampak sangat. Nampak dia gap out. Dekat sini, dia gap out. Ni kita panggil breakaway gap.
So breakaway gap ni adalah dia gap yang break above resistance. Dia buat chart pattern dan dia gap up. Okay. Okay. Emiko ada possibility rebound ke? Saya tak pasti sebab saya tak suka sangat. Macam ni dah candle besar macam ni, it's not very good lah. It's not good signal. Okay, kita tengok BP plus. Tengok. Oi. BP plus. Betul, AYS. AYS sama tu lah. AYS pun gap. Nampak macam ni. Nampak tak? Dia buat pattern. This one is a up, dia gap. Nampak tak? Dia buat pattern dan dia gap. Ni kita panggil gap up yang bagus lah. Rasanya dekat notes tu, boleh tengok nanti, boleh tengok balik. Kalau tak ada nanti saya post balik. Saya repost jenis-jenis gap. Okay. Jenis-jenis gap. So kat ni T0, T1, T2, T3 dia masih maintain lah. So counter-counter yang kuat ni biasanya dia akan steady above gap dia. Contoh macam AYS pun sama. AYS buat counter report, dia gap. Dia maintain atas gap tu. Tengok contoh macam counter high tech kan. Okey ke dah pening ah? Ni terlalu advance sikit lah tapi back to basic structure lah, market structure je lah. Okey, macam kat sini kan. Dia naik, dia buat T3 pump, dia ada gap up kat sini satu. Ni kita panggil exhausted gap. Ni salah satu signal mengatakan counter tu lemah lah. Okey. Okay. Okay, macam Ankom ni still lagi tak ada signal lah. Untuk siapa-siapa yang nak swing. Okay, siapa-siapa yang nak swing, tak ada lagi signal yang kita nak kata counter ni lemah ke apa, tak ada lagi. Volume semua okey, candle pun okey. So selagi mana tak ada tanda-tanda kelemahan tu, kita boleh je hold. Salah satu tanda kelemahan adalah kita akan nampak apa? Pertama, candle lah, candlestick dia akan buat weak. Okey, kita panggil long upper tail kan. Kedua, ada gap, exhausted gap. Okey. Ketiga, price naik. Okey, tapi volume makin lama dah makin kecil. Price naik, volume jatuh, turun. Volume tak banyak, tak kuat. Okey, ni salin Yang keempat, price dah terlalu jauh daripada apa? Daripada MA. Kalau kita pakai MA 6, price dah terlalu jauh daripada MA 6. Okey, price terlalu jauh dari kita panggil apa, short term MA. Okey, yang kelima apa? Chart pattern. Okey, chart pattern. So kalau let's say tiba dia naik pak, okey dia naik. Tiba esok kan tu dia naik lagi tak boleh. Dan kita nampak dia buat double top ke, okey double top ke, dia naik tak boleh lepas. Esok kan tu naik lagi tak boleh lepas, so dah nampak double top. Double top ni kita nampak ada signal chart pattern weakness lah. Macam masa dia nak reverse. Dia nak buat apa? Yang tu chart pattern ni banyak. So kena pasti. Reversal dengan continuation. Okey. Ni 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 5 poin penting yang kena tahu untuk determine counter yang exhausted, yang weakness, for those yang nak hold counter. Okay. 4 tu apa? Price terlalu jauh daripada short term moving average. Allah, terpadam pula. Boleh sebab salin
Okay. Okay, yang pertama, apa? Pertama ada candle dia akan buat long upper tail. Okay, long upper tail. Weak lah Yang kedua, exhausted gap. Okay, dia tapi tak semuanya ada. Okay, tak semuanya ada. Tak semuanya, tak semestinya ada exhausted gap ni. Okay, yang kedua adalah, yang ketiga adalah jauh dengan short term moving average ni. Jauh. Yang keempat, volume makin kecil, key price naik. Yang kelima adalah chart pattern. Okay, chart pattern. Okay, clear So, macam angkong ni pun nampak. Nampak tak angkong ni? Kita boleh lukis. Kita nampak trend line, kita boleh lukis. Okay, tengok weekly dia. Tengok weekly dia. Okay. Weekly pun dia break. Lepas tu lagi satu yang nak kena, apa kita panggil? Yang nak kena make sure untuk counter tu jauh pergi, tengok weekly dia. Weekly dia pun kena atas atas MA200 atau MA50. Kalau weekly dengan daily sama dia punya susunan moving average tu, so dia akan lagi apa? Dia akan lagi cepat naik, lagi senang nak naik. Macam tu. Okey ke tak okey? Nak jadi full time trader untuk commit banyak benda kerja. Sebenarnya, apa yang saya ajar ni pun sebenarnya tak semestinya nak kena jadi full time trader. Sebab ni pun salah satu memang cara kita nak swing pun. Let's say kalau kita masuk kat sini kan, okay. Dia sebab bila nak masuk ni, okay, dia ada dua cara. Sama ada kita masuk terus masa breakout. Yang itu adalah ekstrim sikit lah. Maksudnya kita terus masuk. Breakout je masuk terus. Yang kedua adalah kita tunggu candle maintain, retrace, okay, baru kita masuk. So kena pilih. Sama ada kita ni memang nak masuk terus waktu breakout ataupun kita nak tunggu retrace. Macam saya lebih konservatif. Saya akan masuk waktu dia retrace. Tapi macam counter ni kan, Uncom ni kan. Sebenarnya dia dah breakout dekat sini dah. Tapi okay, tunggu dia retrace lah. Tak retrace, dia buat satu candle lagi. Satu saya kata, kalau dia buat doji pun dah okey lah. Atau memang dia buat doji lah. Okay. Saya kata hari Jumaat itu, kalau boleh, Uncom ni buat doji. Dan semalam dia buat doji. Doji ni lah masa untuk kita entry. Untuk kita tengok dekat time frame yang kecil. Itu adalah weakness dia lah. Okay, sebab ada setengah counter yang memang kuat, dia akan teruskan kenaikan. Dan kalau macam Uncom ni betul-betul kuat lagi, okay, apa yang akan dia buat adalah dia akan buat pattern dulu, dia akan buat base baru. Dia naik kan, dia akan buat continuation pattern kat sini. Tak kira lah dia buat flat ke, dia buat trend horizontal base ke, dia whatever it is, base dia breakout balik, tu adalah second kita punya re-entry lah. Macam tu. Okay, tapi kalau let's say dia dah buat reversal pattern, so kita jual. Okay, tak kira as reversal candlestick pattern ke kalau doji. Tak, doji ni dia bukannya ni apa? Dia bukannya reversal. Kita tak boleh kalau kita nak trade chart, nak trade candlestick, kita tak boleh tengok candlestick tu sebagai satu candlestick je. Kita kena tengok the whole group. Kita kena tengok keadaan tu. Okay, bila doji dia ada dua kemungkinan, sama ada dia nak jatuh ataupun dia nak dia nak naik teruskan kenaikan. Dia nak teruskan kenaikan. That's why macam mana kita nak yakinkan untuk kita masuk, that's why kita kena kaji dekat time frame yang kecil. That's why kita kena kaji dekat 2 hours. Dekat 2 hours, 2 hours dia buat base. Dekat 2 hours dia buat base. Kita tengok dekat 2 hours dia. Okay, dekat 2 hours dia buat base.
So nak entry, kita entry dekat base ni lah. T0, T1, T2. Faham tak? That's why buat doji pun okey. Sebab dia tengah momentum kuat. Dan weekly dia pun memang kuat. 1 week. Macam tu. Okay. Cuma risky lah. Risky. Sebab kalau boleh kita nak, kita nak dia jadi macam ni. Macam KGB, Nilex, macam apa lagi, XL. Maksudnya dia touch MA50 ataupun MA20. Itu lagi macam lagi lega dah sebenarnya nak masuk. Tapi kalau macam Ankom ni dia kuat, so dia akan teruskan naik. Dia tak retrace. Beza kalau dengan Nilex, tengok Nilex Nilex dia sentuh dekat MA50. MA20 kot, tak silap. Nampak dia sentuh. Okay, dia sentuh. KGB. Nampak dia sentuh sebelum dia naik. Counter apa lagi? XL. Hari ni T2. Nampak dia sentuh. Kehin. Setup ni akan berulang-ulang je. Pak Kehin. Dia main dulu dekat area ni, baru dia naik. Okay. So macam mana kita nak mahirkan? Memang selalu kena tengok chart. Dia memang kena rajin. Memang siapa yang macam tak ada masa nak kaji, memang dia susah nak dapat benda ni. That's why kalau macam nak mahir, at least tengok sekejap je okey, tengok setengah jam. Kita tengok screen counter apa yang momentum hari ni, tengok. Apa yang kita nak buat adalah screen counter burst MA50, MA50 tengok. Okey, tengok overall dulu. Okey, overall ada pattern ni sekian-sekian. Oh, dia breakout downtrend line. Okey, dah breakout downtrend line. So, kita masuk dalam watchlist. Watchlist untuk kita tengok apa dalam 2-3 hari lagi. Nak tengok adakah dia maintain. So, maintain, okey, kita boleh masuk untuk swing. Okey, tu cara dia. Macam tu. Okey, ada soalan tak? Aku nak akan ke sebelah lah. Clear? Boleh faham? Ni software bursa share investor. Apa yang saya ajar ni boleh pakai juga dekat TradingView, jangan risau, sama je. Dia market structure ni sama je. Okey. Clear. Dekat Facebook ada soalan. YBS. Kehin tu breakaway. Ni dekat 2 hours. 2 hours kita tak tengok sangat gap tu. Dekat 1 day. Kalau macam ni kita tak kira sebab dekat sini tak nampak sangat base. Ni just momentum on T3. T0, T1, T2, T3. Dia tak nampak sangat pattern. Okay. 5 minit perlu guna ke? 5 minit kena pakai lah. 5 minit tu entry intraday tapi tak masuk lagi. Hari ni saya nak bagi semua dapat tangkap macam mana nak tahu counter tu selamat ke tak untuk swing ataupun intraday. Okay. Esensi saya rasa masih lagi nampak. Okey tak counter ni? Okey ke tak? Personally saya tak suka. Okay. Personally saya tak suka. Tapi kita boleh monitor sebab apa? Possible untuk dia buat setup T3. Dia buat setup T3, nampak ni. Nampak T0, dia buat candle and then dia buat doji. Betul tak? Dia buat doji. So, bila dia buat doji macam ni, kita kena monitor juga. Mungkin dia nak tolak push ke net resistance 124. Okay. Nampak tak? Overall tak cantik.
untuk hold. Tapi mungkin dia nak buat T3 setup. Okay, T3 setup dan mungkin dia nak touch dekat sini. So kena ni lah, kena fikirlah risk reward ni. Okey tak aku nak masuk kat sini untuk reward dekat sini sampai sini. Berapa persen? So, drawing tools. This one, area sini. Ni kita tengok boleh tengok esok juga ni, T2. Okey, sampai sini. 7%. So untuk intraday okey lah sebenarnya. Okey, untuk intraday okey, tapi untuk hold kita kena fikir balik. Okey. Kena fikir balik. Sebab apa? Sebab nampak current price sekarang dia still lagi atas MA6. Okey. Ni tak dikira sebagai horizontal base tak? Dia tak nampak base pun ni. Mana base? Tak nampak base. Tak ada base pun. Inari. Inari ni okey tak? Overall, tengok. Dia sekali pandang tengok, okey tak? Sekali pandang pun kita tahu dah. Cantik lah. Okay, counter-counter ni cantik. Sebab apa? Nampak dekat sini. Kat sini mungkin ada resistance. Kan? Tapi dekat sini dia dah break sikit. Dia punya trend line kat sini. Okay. Nampak? Dekat sini dah break sikit. So kalau macam dah selalu tengok, sekejap je akan nampak. Nampak? Dia break T0, T1, T2. Siapa yang masuk semalam dah profit, siapa masuk tadi dah profit dah. So esok tengok apa yang dia buat esok. Esok kita tengok apa yang dia nak buat. Okay, mungkin dia nak touch kat sini dulu ke 3748, tapi overall okay. Okay, clear. Tahu tak? Sekali tengok dah tahu dah. Oh, nampak cantik. Okay. So macam ni ada dua cara kita nak masuk. Pertama, kalau Inari siapa yang masuk waktu yang iPhone tu lancar dah profit. Kalau tak sempat masuk waktu T3. Nampak tak candle dia buat ni? T0, T1, T2. T2 tengok 2 hours dia. Nampak 2 hours dia. 2 hours dia yang cantik dia akan touch dekat MA mid BB ataupun MA50. So siapa yang masuk ataupun monitor counter ni tunggu kat sini dah profit. 359 dah 363. Okay. T2 dan T3 setup untuk swing. Dia setup untuk swing dan intraday. Depend kepada structure market tu lah. Kalau okey untuk swing, boleh. Okay, clear one day. Tengok one week. Jangan lupa tengok chart weekly. Weekly pun nampak okey. Okay. Zoom out. Tapi kena zoom out lah. Tak boleh. Kita tak boleh tengok chart macam ni tau. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok macam ni. Kalau boleh zoom out. Nampak? Oh, baru nampak clear. Okay. At least 1 tahun. Ataupun 6 bulan lah. Okay. Contoh counter apa lagi? Tu nak tengok Hanlin. Oh, Hanlin. Tengok. Ni abaikan lah macam ni counter-counter macam ni. Ni counter macam ni saya assume dia akan sideways lama. Untuk dia reset balik semua counter-counter ni. Semua apa, dia akan reset balik semua line ni. Dia akan sideways. Barulah dia fikir balik nak push ke tak. Tapi akan ambil masa lah. Okay. Betul. So saya tak sempat nak tengok banyak sangat counter ni. Tapi apa yang saya boleh kata adalah cuba tengok
cari trend line, cari horizontal base. Kalau tak kenal pasti pattern lain, Google tengok pattern apa lagi yang ada. Tapi mahirkan dua tu dulu. Okay. Ni ada soalan. Entry dekat 2 hours masuk kat MA50 ke? Okay, 2 hours tu kita tengok dulu. Kebiasaannya kalau counter T2 ni, dia akan cuba touch dekat MA20, MACD ni, line merah ni. MA20. Tapi tak semestinya. Kalau counter yang kuat, dia tak touch pun. Dia just buat base tanpa sentuh MA20 tu, dia teruskan kenaikan. Macam counter Uncom tu. Okay. Kalau 2 hours tak ada, boleh pakai 1 hour. Cuma 2 hours ni saya pakai sebab kita nak timing. Macam siapa tengok kelas malam, okay, tengok balik 2 hours. Kenapa kita pakai 2 hours? Sebab kita nak timing market tu. Okay. Ada soalan, T3 nak entry awal pagi ke atau after for selling petang? Sorry. T3 dia bukannya sini apa? Ni soalan yang susah nak jawab. Bila nak masuk T3? Sebab tu saya nak tengok 2 jam tu. Masuk waktu dekat support. T2 dengan T3 ni kita masuk waktu dia support. Bukannya kita kejar waktu hijau. Let's say kalau kita masuk T3. T3 tunggu for selling. Tunggu for selling. So apa jadi dekat Nilab? Kalau kita nak tunggu for selling. Apa nak jadi? Apa jadi? Kalau kita nak tunggu for selling, baru kita nak masuk. Okay. So, jawapan untuk soalan T3 ni bila nak masuk, pertama kena tahu, T3 ni bukannya indikator untuk kita masuk. Okay. T3 ataupun T2 setup ni, bukan untuk kita masuk. Bukannya signal untuk kita masuk. Dia adalah watchlist kita. Untuk kita kenal pasti counter mana yang kita nak fokus, counter mana yang kita nak bagi perhatian. Okay. Dia bukannya T3 okay, boleh masuk. T2 boleh masuk. Tak. Dia T2, T3 ni yang kita nak counter Nilex ni esok T2 lah. So apa yang kita nak buat, kita masuk dalam watchlist untuk kita monitor rapat. So bila nak masuk, tengok 2 jam, tengok dekat mana dia base dia, dekat mana support dia. Tu yang saya kata kena masuk dekat area of value tu. Area of value dia sama ada dekat mid BB, MA20, sama ada dekat MA50 ataupun dekat MA6. Either one lah, either one. Okay, either one. Either one. So, bila dah masuk dekat support, kita lega sikit. Tahu kalau support break, kita cut. Macam tu. Tapi at least risiko kita tu kurang. Daripada kita kejar waktu T3 macam waktu dah hijau, kan, dah masuk banyak, baru kita nak naik laju lah, naik hari ni, baru kita nak masuk. Engkop naik lah, baru kita nak masuk. Baru tanya, boleh masuk tak engkop? Boleh masuk tak? Ni. Okay. So, bila dah hijau ni, dia T3 ni, waktu dah push. Okay, dah push. Okay, dah push. Dia akan Dia akan sama ada kita as a orang yang dah masuk dekat orang yang dah masuk dekat support ni, kita dah boleh jual dah sebenarnya. Sebab tu kalau kita perasan, kadang-kadang ada counter T3 ni, kan, semalam T2 tiba dia merah, dia naik kejap, lalu dia jatuh balik. Sebab orang yang beli dekat bawah, dia akan push the price sebab dia nak jual ke atas. Faham tak? Orang yang gagang kontra player ni, dia akan tolak harga naik ke atas, untuk dia jual. Sebab dia tak nak kena for selling harga murah. Baik dia push the price, somebody yang ada duit ni, dia akan push the price. So, retailer nampak, counter naik. So, akan ada participation daripada market, masuk, so dia akan jual. So, masa senang cerita, kita nak lepaskan diri lah. Nak lepaskan diri. Okay. T plus play macam mana, T4 dan lain-lain, semua kena tengok video semalam. Kena tengok video semalam. Balik ni, lepas ni, habis ni tengok video pasal contra trader. Baru boleh faham. Okay.
Clear tak ni? Clear? Boleh faham? Okey, saya rasa tu je kot untuk malam ni. Saya rasa banyak dah ni. Takut pening. So, apa homework? Okey, kalau boleh ni lah, apa kalau boleh post chat tu lukislah sikit. Okey, lukis dekat mana dia punya base, ada pattern ke tak. Baru kawan-kawan tengok, "Oi, cantik chat ni." Baru kita boleh sama-sama join. Kan? Kalau cantik boleh sama-sama join. Tapi susahlah kalau macam letak chat, okey tak? Tanya okey tak? Maksudnya kita tak boleh nak interpret chat tu. Okay, maksudnya kita kena work hard lebih sikit lah. Saya cuma boleh guide je. Saya tak boleh nak bagi apa kita panggil boleh nak bagi nasihat macam boleh beli counter ni, boleh beli sekian. Tak boleh. Saya boleh guide. Okay, pattern ni cantik. Okay, so biasanya pattern macam ni apa akan jadi? Saya boleh guide macam tu je. Sebab pattern ni akan berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang. Okay. Dia akan berulang-ulang. So, pattern macam ni apa akan jadi? So, kita boleh predict sebenarnya. Kita boleh predict. That's why, kalau macam nampak pattern macam ni, kita tahu, ni boleh hold ke tak? Boleh apa, kena jual ke tak? Macam counter apa tadi ya? DBHD tu kan? DBHD, sorry. Ni DBHD kan. Kenapa saya kata macam tak cantik sangat? Sebab pertama, satu kat sini. So dia memang jenis yang buat weak. So mungkin dia tengah buat base lagi. Okay, so untuk hold ni belum ada lagi lah. Mungkin dia tengah buat base macam ni. So dia tengah buat base. Base ni dia kena serta dengan volume ni kena kurang. Volume ni makin sikit. Barulah akan ada impulsive of the price lah, baru dia akan meletup. So saya anticipate, saya assume yang mungkin dia akan nak buat base lah. Sama ada base ke sini ataupun dia nak buat base ke sini. Okay. That's why saya kata, setup untuk hold not yet lah. Okay, not yet. So far boleh clear, boleh faham Okay. Kalau dia tengah buat base, lepas tu kita intraday boleh. Okay, intraday ni boleh. Cuma apa yang saya ajar, kalau boleh, kita nak set up, even kita main intraday, kita nak yang boleh bagi win yang banyak. Kalau tanya saya, boleh tak nak intraday dekat sini? Boleh je sebenarnya. Nampak ni, kat sini. Tapi, dia punya risiko tu akan tinggi lah. Okay, intraday sendiri pun dah berisiko. So, apa yang kita boleh buat adalah kita nak kurangkan risiko tu by choose proper counter. Kita pilih counter-counter yang okey untuk kita trade supaya kita nak kurangkan risiko tu. Every day dia akan ada. Hari-hari akan ada counter-counter yang pattern cantik. Okay. Kalau tak ada, abaikanlah. Ada je hari yang bila tak ada sangat tu. Tapi still lagi ada dalam 2-3 counter yang melawan arus. Yang breakout, yang top gainer, top volume. Okay. So kalau tanya saya boleh tak nak trade? Boleh. Boleh nak trade range. Beli kat support, jual kat resistance. Beli kat support, jual kat resistance. Tapi penat lah. Kita penat. Kita penat. Sebab kita nak kena extra alert dan reward tu pun tak banyak. Okay, faham Macam mana kita nak tengok sejauh mana dia boleh pergi untuk intraday. Ni soalan ni boleh tengok dekat grup JPC. Saya ada jawab tadi. Saya ada jawab tadi. Boleh tengok balik. Okay. Okay. Itu sajalah untuk malam ni. Okay. Saya nampak ada ramai yang tak boleh tak join lagi Facebook. Okay. Kena PM saya lah sebab saya tak tahu username masing-masing. Okay, saya tak tahu sebab ramai sangat yang request ni, almost 600 orang request. So kena PM saya nama, username sebab kadang-kadang mesej Telegram pun banyak tak sempat nak tengok. Okay. Request kalau dekat Facebook tu search Jat Telegram Circle, request bagi tahu PM nama Facebook sekian-sekian.
Kalau tak beritahu nama Facebook, saya tak boleh nak request, saya tak boleh nak approve sebab banyak sangat orang request. Okay? Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah esok pula. So boleh study berapa? 3 jam. Boleh study balik. So kalau tak faham apa-apa boleh call je. Boleh je call saya. Okay? Sebab kadang-kadang message ni tak boleh nak tengok sangat. Banyak sangat message Telegram tu. Tak sempat nak tengok. Okay? Okay. Kalau hal ni. Sebab tu saya kata kalau boleh mahir benda ni pun dah boleh survive dah. Sebab saya pun memang tak pakai pun indikator-indikator yang pelik-pelik. Memang purely pakai ni je. Okay? Okay. Itu saja malam ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok pula Kita tutup majlis kita dengan sebagai apa Rasulullah.